اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha. Bismillahirrahmanirrahim. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم كسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون صدق الله العظيم. Demi sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan dapati manusia yang keras sekali permusuhannya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, oh kami ini ialah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadat.
dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Dan apabila mereka mendengar Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau melihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan apa yang mereka ketahui melalui kitab mereka dari kebenaran Al-Quran, sambil mereka berkata, wahai Tuhan kami beriman kepada Nabi Muhammad dan kitab suci Al-Quran. Oleh itu tetapkanlah kami bersama-sama orang-orang yang menjadi saksi yang mengakui kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada sebab bagi kami tidak beriman kepada Allah dan kepada kebenaran Al-Quran yang sampai kepada kami. Padahal kami ingin dengan sepenuh-penuh harapan supaya Tuhan kami memasukkan kami ke dalam syurga bersama-sama orang-orang yang soleh. Lalu Allah memberikan pahala kepada mereka disebabkan pengakuan iman yang ikhlas yang telah mereka ucapkan, iaitu mereka dibalas dengan syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka pula tetap kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu adalah balasan orang-orang yang berusaha berbuat kebaikan. Dan sebaliknya, orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka itulah ahli neraka. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan benda-benda yang baik, benda-benda yang baik-baik yang telah dihalalkan oleh Allah bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas pada apa yang telah ditetapkan halalnya itu. Kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepada kamu, iaitu yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya sahaja kamu beriman. Penafsiran kita pada malam ini itu awal juzuk yang ke-7, surah kelima, yakni suratul Maidah. Bermula daripada ayat 82 sehingga ayat 88. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya hubungan orang Islam dengan Yahudi, dengan orang Kristian dan dengan penyembah-penyembah berhala. Dan kenapakah golongan-golongan tertentu amat membenci Islam dan umat Islam, dan sebahagian golongan pula amat berlembut dengan Islam dan umat Islam. Kemudian ayat-ayat yang kita bacakan ini juga menceritakan hukum hakam yang berkait dengan makanan. Maka apakah kaitan agama dengan makanan? Bila mana Allah Ta'ala menjelaskan tentang kefarduan, kewajiban untuk memakan makanan yang baik-baik, makanan yang halal, supaya tidak melampau dalam hukum hakam yang berkait dengan makanan dengan menghalalkan dengan mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah. Allah berfirman, la tajidan memberi maksud, wahai Muhammad, engkau akan dapati. Maksud engkau akan dapati artinya engkau akan mengetahui dengan sebenar-benar pengetahuan, asyaddan nasi adawatan, golongan manusia yang paling buruk permusuhan, yang paling berat permusuhan, yang paling teruk permusuhannya, lilladzina amanu, kepada orang yang beriman. Ia bukan sekadar merujuk kepada orang beriman pada zaman Nabi SAW, tetapi sepanjang zaman sehinggalah hari kiamat. Perkataan an-nas di sini kamu akan dapati yang paling berat permusuhan di kalangan manusia. Manusia ini termasuk kelompok yang pertama ialah kelompok Yahudi.
Yang kedua ialah kelompok musyrikin Arab. Dan yang ketiga ialah kelompok Nasara Habsyah pada zaman diturunkan wahyu ini. Itu perkataan manusia. Sebelum kita sebut yang bermusuh dan yang lebih lembut dari sudut layanan pada umat Islam. Bila Allah menyebut perkataan Nas, memberi maksud Yahudi Arab, musyrikin Arab dan Nasara Habsyah. Ada 3 golongan. 2 yang jelas jahat permusuhannya dengan Islam, dan 1 yang lembut, iaitu golongan Kristian Habsyah. Ini berdasarkan kepada waktu diturunkan ayat ini, ada 3 kelompok ini. Yang mana Nabi SAW berhadapan. Pertama, Yahudi Arab yang mendiami Madinah, Qainuqa, Nadir, Quraizah. Dan yang kedua ialah musyrikin Arab yang tinggal di Mekah, yang dipimpin oleh Abu Jahal sehingga kalah mereka dalam perang Badar, dan dipimpin oleh Abu Sufyan sehingga pembukaan kota Mekah. Dan yang ketiga ialah golongan Kristian Habsyah, yang mana Nabi SAW punya hubungan dengan Kristian Habsyah melalui Raja Najasyi dengan penghijrahan beramai-ramai umat Islam yang ditindas pada permulaan Islam, hijrah yang pertama dan yang kedua ke bumi Habsyah, iaitu bumi di mana diperintah oleh seorang raja Kristian. Jadi perkataan manusia di sini merujuk pada 3 golongan. Tapi bila Allah menyebut adawatan, yang bermusuh itu cuma 2 golongan. Lilladzina amanu, kepada orang beriman. Siapa? Al-Yahud, orang Yahudi. Kenapa diutamakan disebut perkataan Yahudi terlebih dahulu? Kerana permusuhan Yahudi lebih dahsyat daripada mana-mana umat yang lain. Bahkan orang-orang Yahudi ini, bila mana mereka duduk dengan orang Islam, kalau sekiranya ada orang Islam berdua-duaan dengan orang Yahudi, malaikat Yahudi ini bercita-cita nak bunuh orang Islam. Artinya jiwa dalam diri dia ada keinginan hendak membunuh orang Islam. Jadi kalau mereka duduk berdua, satu Islam, satu orang Yahudi, Yahudi dalam hati dia nak bunuh orang Islam. Dan pernah satu ketika mana seorang menteri melawat sekolah rendah Yahudi di negara Israel, negara haram Israel. Lalu ditanya bagaimana pandangan mereka terhadap orang Islam. Seorang pelajar ni, pelajar sekolah rendah. Kami akan pastikan kami bunuh semua mereka. Ini budak sekolah rendah. Yang kedua berkata, kami akan biarkan mereka menjadi hamba kami. Yang ketiga berkata, kami akan pastikan dia tak wujud di negara ini. Begitu pemusuhan Yahudi sehingga dia ajar di peringkat sekolah. Sekolah rendah dah dia ajar. Bahkan PBB melalui cabang pendidikannya buat satu kajian hatred atau kebencian yang melampau yang ditanam dalam sistem pendidikan itu didapati ada pada negara haram Yahudi, di mana memang mereka ajar untuk benci orang Islam. Arti kebencian orang Yahudi pada orang Islam bukanlah peringkat tentera. Ia peringkat orang awam dan kanak-kanak. Oleh sebab itulah mereka memang dididik untuk membenci umat Islam di seluruh dunia. Manakala orang Islam dididik untuk mengetahui tipu daya orang Yahudi. Kita orang Islam dididik melalui Al-Quran kita bukan untuk bunuh Yahudi, tetapi untuk mengetahui kejahatan mereka, tipu daya mereka, supaya kita berhati-hati dengan mereka. Dan kita tak diajar bila duduk jumpa Yahudi bunuh dia, tidak, melainkan dalam peperangan. Kalau saja jumpa macam ni kita tak buat apa-apa. Kerana kita berpegang pada dasar-dasar keamanan, pada hubungan asal hukum hubungan dengan bukan Islam itu keamanan. Sebagaimana tidak diisyakan perang. Ini al-aslu fil alaqa bainal muslimin wa ghairil muslimin as-salam. Hukum asal kepada hubungan orang Islam dengan bukan Islam ialah damai. Kita damai, melainkan mereka isyakan perang. Kerana itu kita lihat Yahudi boleh duduk dalam negara Islam. Pada zaman kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, kerajaan Uthmaniyah, mereka bebas duduk di negara Islam. Bahkan di Andalusia, mereka mendapat tempat dalam kerajaan Andalusia dan memegang beberapa cabang-cabang ekonomi termasuk dalam bidang farmasi dan sebagainya. Sebagaimana dia ceritakan dalam beberapa buah kitab, di antaranya Al-Aqalliyah, itu minority yang berkait dengan
orang bukan Islam yang menjadi minoriti di negara umat Islam. Walladzina asyraku, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Pertama Allah sebut yang paling keras pemusuhan Yahudi, yang kedua ialah orang-orang yang mensyirikkan Allah di kalangan musyrikin Arab waktu itu. Dan kita tahu dalam kaedah Al-Quran, al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Pengajaran itu daripada lafaz yang umum bukan sebab yang khusus. Walaupun ayat ini turun mengambil kira menunjukkan pemusuhan Yahudi Arab ketika itu dan permusuhan musyrikin Arab ketika itu, tetapi ia juga merujuk kepada semua Yahudi atas dunia hari ini. Yahudi Rusia ke, Yahudi Amerika ke, Yahudi Ethiopia ke, Yahudi Iran ke, Yahudi China ke, Yahudi yang berada di berbagai tempat. Yahudi Singapura ke sebagai contoh. Dalam masyarakat Singapura ada komuniti Yahudi. Mereka cuba untuk berada sebanyak mungkin di negara-negara Islam. Tujuannya untuk menormalisasikan hubungan orang Islam dengan Yahudi. Mana negara yang iktiraf mereka, mereka buka kedutaan. Mana yang tidak iktiraf, mereka buka pusat kebudayaan. Seperti di Maroko. Di Maroko, Yahudi buka satu pusat kebudayaan Yahudi di Marrakesh. Pusat kebudayaan Yahudi atas nama budaya. Mereka jadikan ia sebagai satu bentuk normalisasi dengan masyarakat. Kononnya kami taklah jahat sangat. Walau yang membongkarkan dia jahat bukan kita, Allah. Yang membongkarkan kejahatan orang-orang Yahudi ini di seluruh dunia sehingga mereka membawa kerosakan di mana-mana tempat mereka pergi ialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita kena alert dengan kita katakan taburan Yahudi di seluruh dunia. Bukan mereka bergerak di mana-mana negara Islam atas pelbagai badan NGO dan sebagainya untuk saya katakan menormalisasi hubungan dengan sedikit demi sedikit dan mempengaruhi ahli politiknya, mempengaruhi ekonominya, mempengaruhi sistem pendidikannya. Ini macam kita dah sebut bagaimana mereka buat di Jerman yang terdisdari oleh Adolf Hitler dan sehingga dia menyarankan, mengarahkan supaya dibunuh Yahudi dengan tragedi besaran ataupun dengan tragedi pembunuhan besar-besaran. Berhubung dengan ayat yang ke-82 yang kita baca ini bila Allah sebut lagi wala tajidanna aqrabahum, dan engkau akan dapati wahai Muhammad aqrabahum yang paling hampir dengan kamu, mawaddatan kasih sayang, lilladzina amanu kepada orang yang beriman, alladzina qalu inna nasara, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Kristian. Orang-orang Kristian ini ada beberapa kelompok. Ada kelompok sekular dalam Kristian. Yang mereka ini cuma namanya Kristian tapi mereka bukan orang berpegang dengan Kristian. Mereka melakukan segala perkara mungkar yang bertentangan dengan Kristian. Yang kedua, golongan yang berpegang teguh dengan Kristian. Mereka ini yang berbangga sebagai Kristian dengan maksud sebenar. Artinya ibadat. Mereka orang yang menjaga norma-norma yang baik, membuang sifat yang buruk, yang jahat, takabur, penipuan, pembohongan. Ini telah diperlihatkan dalam kejadian peristiwa Salman Al-Farisi berdampingan dengan para padri itu. Seorang mereka yang jujur, mereka yang benar-benar amanah, benar-benar zuhud, benar-benar ahli ibadat. Tadi itu Allah menyebut qalu inna nasara, yang berkata kami ialah Nasara. Kami orang Kristian. Artinya dia berbangga. Dia bersalahan dengan orang sekular yang Kristian. Mereka tak bangga jadi Kristian. Bahkan mereka mempersendir-sendirkan. Jadi kelompok yang kalau berdasarkan ayat ini mereka ialah orang Kristian Habsyah. Di bawah pemerintahan Najasyi yang berakhir dengan kemasukan Islam Najasyi dan beberapa pemimpin-pemimpin negara Habsyah. Namun sebagaimana kita sebut dalam Al-Quran, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Walaupun ayat itu turun bersempena kejadian itu, golongan ini, tapi pengajarannya sepanjang zaman. Maka kita melihat orang-orang Kristian yang memang berpegang teguh dengan Kristian, mereka ini lebih jinak hati dengan umat Islam berbanding orang yang cuma mengaku Kristian. Dzalika bi anna minhum, demikian itu kerana di kalangan mereka, yang di kalangan orang Kristian yang boleh berlembut dengan orang Islam itu, kisisin, adanya pada padri, kisisin yakni pada ulamanya, wa ruhbanan, dan pada padri ahli ibadat. Perkataan kis atau jamaknya kisisin
Yang dimaksudkan dengannya ialah ulama-ulama di kalangan orang-orang ataupun di kalangan padri-padri Kristian. Ia asalnya perkataan daripada kissun, jamaknya kisis, iaitu pemimpin di kalangan pemimpin orang-orang Kristian, atau disebut orang alim dalam agama Kristian, alim dengan kitab-kitab dalam agama Kristian. Ini disebut kisin. Dan ruhbanan artinya ubadan, ahli ibadat. Iaitu orang yang sepenuh masa duduk dalam gereja, yang sepenuh masa beribadat. Wa imma dia di kalangan lelaki atau perempuan. Dia ni tak keluar. Ini dipanggil sebagai ruhban atau rahib. Rahib ni rumahnya ialah sauma'ah ataupun gereja. Dia tak ada rumah lain. Itu panggil rahib. Manakala kisin, mereka ini padri yang ada rumah, yang berkahwin, sebagaimana yang kita bahaskan semalam, khususnya golongan Protestan. Hatta kebanyakan Kristian hari ini mula menerima perkahwinan di kalangan para padrinya, mula menerima pembentukan keluarga. Maka kata Allah, sebab di kalangan mereka ada ulama dan ada ahli ibadatnya. Wa annahum la yastakbirun, dan kerana kedua-dua golongan ini bukanlah golongan yang sombong. Jadi Allah menyebut 3 sebab kenapa orang Kristian di kalangan Kristian yang berlembut dengan orang Islam. Apa maksud berlembut? Yang mereka tidak menanamkan permusuhan pada orang Islam. Mereka tidak menanamkan rasa kebencian pada umat Islam. Siapa mereka? Pertama, orang alim di kalangan mereka. Yang kedua, ahli ibadat di kalangan mereka. Yang kedua-dua golongan ini ada satu sifat, la yastakbirun, tak sombong. Kerana golongan ini mencari kebenaran dan mencari makna kehidupan. Adapun ahli ibadatnya, rahibnya, mencari nilai kehidupan zuhud sebenar. Adapun orang alimnya memang mencari kebenaran. Memang dia seeking the truth. Cari kebenaran betul-betul, bukan jenis pak turut. Golongan ini kita dapati mereka cenderung berdebat untuk cari kebenaran yang berakhir dengan keislaman mereka. Dan jumlah mereka terus ada sepanjang zaman. Golongan ini. Kalau kita lihat daripada ayat 82, diriwayatkan daripada Urwah bin Zubair, Nabi SAW menghantar seorang sahabat bernama Amru bin Umayyah Ad-Dumari dan membawa bersamanya surat yang ditulis oleh Nabi SAW kepada Najasyi. Maka sahabat bernama Amru menghadap Najasyi lalu membaca surat Nabi SAW. Surat baginda SAW ditulis. Kemudian Raja Najasyi memanggil Ja'far bin Abi Talib yang sudah menetap di Habsyah bersama dengan sahabat-sahabat yang berhijrah ke sana. Dan juga Raja Najasyi memanggil para padri dan para ulama-ulamanya. Kemudian Raja Najasyi menyuruh Ja'far bin Abi Talib untuk membaca sebahagian ayat Al-Quran. Maka dibaca kepada mereka surah Maryam. Lalu bila mana mereka mendengar bacaan surah Maryam, lalu mereka beriman dengan Al-Quran. Dan mereka menangis dek mendengar kalimah-kalimah Al-Quran tersebut. Maka turunlah ayat ini, wala tajidanna aqrabahum mawaddah, dan kamu dapati orang yang paling berkasih sayang dengan kamu ialah orang-orang yang berkata kami Nasara. Ini sebab turun ayat ini. Diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, dia berkata, Najasyi telah menghantar 30 orang di kalangan orang kepercayaannya kepada Nabi SAW. Najasyi hantar 30 orang rombongan daripada Habsyah jumpa Rasulullah di Madinah. Kita tahu Najasyi tak pernah jumpa Rasulullah SAW. Dan Najasyi sepakat ulama dia memeluk Islam dan dia mati pada wafat pada tahun ke-9 Hijrah. Dan baginda SAW telah solat jenazah kepada beliau secara ghaib. Jenazah ghaib, solat ghaib. Najasyi tak pernah jumpa Nabi SAW. Tapi adanya murasalah, surat menyurat antara Rasulullah dengan Najasyi, dan adanya rombongan. Nabi pernah hantar wakil dan Najasyi juga pernah hantar wakil. Demikian juga perkahwinan Rasulullah dengan Ramlah atau Ummu Habibah berwakilkan pada Najasyi. Maka Najasyi yang bayar mas kahwinnya, sponsor mas kahwin, kemudian dihantar Ramlah ataupun Ummu Habibah radhiyallahu taala anha ke Madinah. Ini perkahwinan Rasulullah. Ini hubungan dengan Najasyi. Di mana Najasyi hantar 30 orang di kalangan orang kepercayaannya bertemu Nabi SAW. Lalu baginda membaca kepada 30 golongan ini dengan surah Yasin.
Lalu kesemua mereka menangis, lalu mereka berkata, ma ashbaha hadha bima kana yanzilu ala Isa. Apa yang Tuhan baca sama sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Isa. Maka Allah turunkan ayat ini. Kamu dapati orang yang lembut hatinya dengan kamu ialah orang-orang yang berkata kami Nasara. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Zubair juga bahawa ayat ini diturunkan kepada Najasyi dan juga teman-temannya, yakni orang-orang kepercayaannya. Itu ayat wa iza sami'u ma unzila ila rasul, dan bila mana dibacakan kepada mereka apa yang diturunkan pada Rasul, lalu mereka menangis keinsafan dan berdoa dan meminta supaya mereka dicatat di kalangan orang-orang yang beriman. Itu antara sebab turun ayat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut wa iza sami'u ma unzila ila rasul, dan bila mereka para Kristian ini mendengar wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tara a'yunahum, kamu dapati mata mereka tafidu minad dam, berlimpah air mata. Kata tafid maknanya bukan nangis sikit-sikit, bukan nangis titik, dia nangis teresak-esak. Itu perkataan tafid, artinya keluar air mata yang banyak. Mimma arafu minal haq, sebab apa mereka nangis? Sebab mereka tahu kebenaran ada dalam Al-Quran ini. Contoh orang-orang yang mencintai kebenaran, mereka dengan mudah menangis bila mendengar setiap kebenaran. Setiap kali kita mendengar kebenaran, kalau memang kita orang-orang yang mencintai kebenaran, setiap kali kita dengar kebenaran dalam hidup kita, kebenaran dalam panduan hidup kita, kita akan rasa sayu. Sebab kalau kita mendapat panduan, mendapat hidayah. Maka demikian berlaku kepada para padri dan orang-orang pilihan Najasyi. Bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ayat Al-Quran, dia menangis. Kerana ini kebenaran yang dah lama kami tunggu. Sebab Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa, kami menunggu ratusan tahun untuk Rasul akhir zaman, maka hari ini depan kami. Maka seronok, gembira, teruja. Lalu kata Allah, apa yang dikatakan oleh mereka? Yaqulun Rabbana amanna, ya Allah kami beriman. Faktubna ma'asyahidin, dan catatkan kami di kalangan orang yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebenaran agama ini, kebenaran wahyu, dan juga catatkan kami di kalangan orang yang benar-benar beriman kepadamu. Kemudian kata padri ini yang memeluk Islam ini, wa ma lana la nu'minu billah, apa sebab kami tidak beriman pada Allah, wa ma ja'ana minal haq, dan kebenaran yang terpampang di hadapan kami, wa natma'u, dalam keadaan kami memang dah lama tunggu, dah tamak, dah lama dah kami menunggu, an yudkhilana rabbuna, supaya Tuhan kami memasukkan kami ma'al qaumis salihin, di kalangan kaum yang soleh. Yang dihantar oleh Najasyi, dengar ayat Quran dibacakan, dia nangis. Lalu mereka kata, sebab apa kami tak beriman? Sedangkan kami dah lama tunggu benda ni. Kami dah lama tunggu kebenaran, datangnya Rasul akhir zaman, menunggu kebenaran wahyu. Dah lama sangat dah kami. Apa sebab yang menghalang kami beriman sedangkan kami mana? Umpama begini tuan-tuan, kita lapar angkat makanan. Apa sebab kita nak tolak makanan? Memang kita nunggu-nunggu makanan ni, kita lapar. Artinya, iwanatma, kami memang sungguh-sungguh tamak, ingin mendapat kebenaran tersebut. Fa'athabahumullah, maka Allah membalas keimanan mereka dengan ganjaran di sisi Allah. Bima qalu, dengan sebab perkataan mereka tadi. Kata apa? Kami beriman dan kami minta Allah catatkan kami di kalangan orang yang menyaksikan. Kami minta supaya kami dijadikan orang yang soleh. Dek perkataan dan doa mereka, maka Allah Ta'ala berikan kepada mereka ganjaran jannatin, syurga. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa zalika jazaa'ul muhsinin, maka demikian balasan setiap orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah menyebut kemuncak kebaikan itu ialah iman pada Allah. Seolah-olah kebaikan yang lain tanpa iman pada Allah bukanlah nilai kebaikan sebenar. Ia cuma kebaikan pada penilaian manusia. Kebaikan yang datang bersama dengan keimanan pada Allah ialah kebaikan sebenar. Sebab itu setiap kali kita baca ayat Al-Quran tentang orang beriman, Allah menyebut illal ladzina amanu wa amilus solihat. Mereka orang beriman dan beramal soleh. Mereka orang beriman dan beramal soleh. Sebab ada orang dia beramal soleh, tapi dia tidak beriman. Dia tolong orang, dia bantu orang,
dia mudahkan urusan orang ramai, tapi dia tidak beriman. Maka ini bukan balasan. Tiada balasan disediakan untuk mereka yang berbuat baik tanpa iman. Melainkan cuma balasan dunia. Sebab orang bila tak ada iman, dia pun memang nak balasan dunia je. Sebab iman tadi yang menjadikan kita percaya pada akhirat. Orang tak ada iman tak akan percaya akhirat. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, walladzina kafaru, manakala orang-orang yang kafir. Tak kira kafir di kalangan orang yang memang benci kepada Islam, atau kalangan orang yang okey dengan Islam ni, tapi dia tetap engkar dengan ayat-ayat kami. Wa kadzabu bi ayatina, mendustakan perintah-perintah kami, larangan-larangan kami, ayat-ayat kami, wahyu-wahyu kami, rasul yang kami utuskan. Ulaika ashabul jahim, merekalah penghuni neraka jahim. Berhubung dengan ayat kita bacakan ini, kalau sebelum ini kita telah menceritakan buruknya perkataan orang Yahudi dan sebagaimana buruknya kalangan orang Kristian yang berkata Tuhan itu ada 3. Kita cerita Yahudi dengan tuduhan-tuduhan perkataan buruk, jelek kepada Allah. Dan demikian juga orang-orang Kristian dengan kesesatannya mengatakan Tuhan 3. Namun pada ayat ini Allah Ta'ala nak jelaskan kepada kita, di sebalik kelompok Yahudi dan kelompok Kristian, siapa yang paling akhafud dararain, yang mudaratnya lebih kecil. Ya, kerana kita tak boleh nak tolak mereka dalam kehidupan ini. Sebab mereka sentiasa ada. Bagaimana kita nak mengimbangi muamalah dengan mereka? Yang pertama, supaya kita tahu siapa yang lebih kuat permusuhan dengan kita. Ini yang kita tidak harapkan hidayah mereka. Dan siapa yang lebih ringan, mudaratnya untuk kita menggunakan kesempatan itu berdakwah pada mereka. Kita dah sebut, yang pertama Allah sebut Yahudi. Abu Hurairah berkata, ma khala yahudiyyun bi muslimin qat illa hamma bi qatlih. Kata Abu Hurairah, orang Yahudi ni kalau duduk bersama orang Islam, melainkan dia ada cita-cita nak bunuh orang Islam. Baik, kita tahu ini posisi orang Yahudi. Adapun orang Nasara, Allah sebut di sini, aliyan arikah minal yahud wa aqrab ilal muslimi minhum. Aliyan arikah, mudah bergaul. Orang-orang Kristian mudah kita bergaul. Seolah nak beritahu, kalau orang Islam nak duduk dalam mana-mana komuniti, duduk dalam komuniti Kristian lebih selamat berbanding dalam komuniti Yahudi. Duduk dalam negara Kristian lebih ringan mudaratnya berbanding duduk dalam negara Yahudi. Duduk dalam negara yang dipengaruhi oleh dasar-dasar Yahudi, mudaratnya lebih besar daripada duduk negara yang dasarnya dipengaruhi oleh orang Kristian. Allah Ta'ala nak beri kepada kita apakah yang menjadi akhafud dararain. Sebab kadang-kadang tuan-tuan sekalian, kita tak boleh tolak. Kita terpaksa bermuamalah dengan mereka dengan pelbagai bentuk. Baik ekonominya, baik dari sudut persenjataan, baik sudut pentadbiran negara. Maka dalam hal ini, bila orang Islam melihat Allah bongkarkan Yahudi macam ni perangai dia. Sebab itu kita respect kepada orang-orang Islam dalam sukan Olimpik yang diadakan sekarang. Berapa orang Islam tarik diri tak nak lawan dengan Yahudi. Bukan sebab takut, tapi nak tunjuk mereka jahat. Mereka perampas tanah Palestin tanpa malu-malu. Dan mahu diiktiraf oleh dunia sebagai perompak. Bila ada beberapa atlet yang mengambil sikap boykot, tak apa, walaupun mereka kehilangan pingat, mereka tak kisah pun. Ni atlet Algeria baru-baru ini, semalam tarik diri. Dan sebelum ini dalam pertandingan judo dan beberapa jenis sukan. Ini satu benda yang menakjubkan, seolah-olah supaya dunia tengok balik Yahudi ni siapa sampai orang Islam tak nak lawan ni. Gagah ke tak gagah? Dia tak gagah, dia tak kuat. Dia bukan negara yang terkenal dengan sukan pun. Dia pun cari mana-mana etik cemerlang berikan warga negara. Sebab tipu dia memang tak habis-habis. Dan sukan pun ditipu. Kita tuan-tuan memang ambil atlet tempatan. Ataupun kalau atlet luar pun dia berlatih kat kita, dia menang. Artinya tuan-tuan sekalian, bila dalam muamalah kita dengan Yahudi, maka kita tahu dasar keras kat mana. Sebab itu hati-hati. Kerana bila Allah Ta'ala menyebut, bersumpah dalam ayat ini, aqsamallah bidzatihi. Allah Ta'ala bersumpah dengan, kalau kita lihat dia sebut la tajidan, ini makna sumpah qasam.
Nun di sini adalah nun qasam. Artinya memberi maksud taukid, qasam, penjelasan sumpah. Allah bersumpah dengan zatnya yang mulia bahawa yang memang mengusir Islam itu Yahudi. Memang. Jadi tuan-tuan jangan ragu-ragu dengan pemusuhan Yahudi kepada orang Islam. Sebab kufur mereka bukan kufur jahil. Kufur mereka ialah kufur engkar dan juga kufur menafikan kebenaran. Dan mereka tidak mau menghadam kebenaran. Mereka tak mau menerima kebenaran. Dan kufur mereka ini sampai peringkat keinginan mereka membunuh Nabi-Nabi. Dan mereka telah pun membunuh Nabi-Nabi. Bukan mereka hendak membunuh Nabi SAW, bukan sekali. Mereka bukan sekadar merancang nak bunuh baginda SAW. Mereka meracunnya. Mereka menyihirnya. Dan mereka mendorong, mendesak musyrikin Mekah supaya memerangi Nabi SAW. Kita tahu dalam peristiwa Perang Ahzab, sekumpulan pemimpin Yahudi datang ke Mekah, zahirkan sokongan supaya Abu Sufyan pergi serang Madinah. Dan mereka sanggup bekerjasama mengkhianati perjanjian piagam Madinah. Ini Yahudi Qurairah. Artinya Allah Ta'ala cerita, kalau kita lihat dia punya peringkat-peringkat pemusuhannya macam-macam mereka buat. Bunuh, nak bunuh sudah. Nak racun sudah. Sihir pun sudah. Kita tahu Rasulullah SAW pernah disihir oleh Yahudi melalui Labid bin A'sam. Seorang Yahudi tukang sihir yang menyihir Rasulullah dengan rambut yang diambil ketika mana salah seorang khadam Rasulullah menyikat rambut Rasulullah. Dia ambil rambut, sebab dalam kaedah ilmu sihir, kalau mereka mengambil mana-mana fizikal orang, maka dia lebih, kita katakan, berkesan dalam sihir. Sebab itu kita dianjurkan tanam, tak biarkan rambut berselerok dan sebagainya. Tapi kita kata, Ustaz saya, siapalah nak sihir saya, Ustaz? Tak ada, tak laku, Ustaz. Yang kita cerita dari situ, kenapa anggota fizikal kita kemah ditanam? Dan kita tak biarkan berselerokkan. Dan baginda SAW disihir dengan cara diambil rambutnya. Dan hadis yang masyhur tentang proses sihir yang berlaku kepada baginda SAW. Dan setengah ulama menyatakan sihir yang berlaku kepada baginda SAW lebih kepada sihir berkait dengan nafsu. Maksudnya Rasulullah menyangka dia bersama dengan Aisyah, walau tidak. Sihir bentuk macam tu, bukan sihir Nabi jadi angau ke, tak, itu mustahil kerana wahyu sentiasa turun. Yang berkait dengan hubungan kita sebut hubungan suami isteri, kelamin. Kalau dalam bahasa ilmu sihir dipanggil ini jeruk zakar. Itu melemahkan hawa nafsu ataupun kita katakan menjadikan seolah-olah rasa macam dah tapi belum. Itu bentuk sihir yang disebut, yang dibahaskan oleh para alim ulama. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang kalau penganut-penganut Kristian, mereka lebih mudah dibawa berbincang. Sebab sifat mereka sebagaimana kata Allah, wa ja'alna fi qulubil ladzina taba'u ra'fatan wa rahmah. Kami jadikan pengikut Nabi Isa itu dan hati mereka ada ra'fah, lembut, dan ada sifat rahmat. Maknanya dia, kalau sebab dalam dasar Kristian, itu yang mereka selalu cerita dalam Injil mereka, dalam New Testament, bila mereka kata man darabaka ala khaddikal aiman fa'adli lahu khaddakal aisar. Kalau orang tampar pipi kanan, beri pipi kiri, so tampar lagi. Itu selalu, dan saya selalu dengar bila kita katakan dia punya pendeta, dia punya rahib, bila berceramah tentang betapa terlangsungnya Kristian, kalau seorang pukul tampar pipi kanan kamu, hulurkan pipi kiri biar ditampar 2 kali. Nak tengok kami tak balas. Bahkan kami rela ditampar 2 kali. Bila asas ini mereka pegang, maka asas ini yang kita sebut pada mereka tidak menzalimi orang Islam. Jangan zalimi orang Islam. Lepas tu kita lihat Kristian di Palestin menyokong perjuangan orang Palestin. Kristian di Palestin. Dan menentang kejahatan orang Yahudi. Sebab mereka juga terkena kezaliman sebagaimana orang Islam kena. Walaupun orang Islam lebih dahsyat. Kerana Kristian di Palestin di backup oleh banyak negara seperti Perancis, Britain dan lain-lain negara. Mereka ada immunity. Namun di sebalik, kerana mereka ialah Kristian Arab, maka mereka tetap berganding bahu memberi pertolongan kepada sebahagian besar umat Islam di sana. Dan ini dari sudut kita latar belakang peristiwa ini. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang bagaimana kelompok-kelompok Kristian yang beriman ini, apa sebabnya. Kali pertama kita dah sebut mereka tak sombong. Yang kedua mereka mencari kebenaran. Yang ketiga kerana mereka ini orang-orang alim. Yang keempat kerana mereka ini juga ahli ibadat yang sungguh nak membersihkan diri mereka.
Yang kelima, kerana mereka ini mudah diperdengarkan Quran. Mereka tak ada satu bentuk sifat tak nak dengar Al-Quran. Mereka nak dengar, mereka berminat. Silakan baca Quran pada kami. Mereka minat berdiskusi. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan, bila mana-mana orang Kristian bersuka berdiskusi, berbeza Yahudi, mereka tak akan berdiskusi. Bila Kristian mereka agak, kita katakan, terbuka dalam diskusi, maka ini ruang-ruang hidayah. Kerana masalah kita ialah kita jarang memperdengarkan kepada mereka ayat-ayat Allah. Khususnya berkait dengan Nabi Isa, Maryam, apa pandangan Islam kita? Sebab orang-orang Yahudi aneh tuan-tuan. Kristian sanggup cium ibu kaki Yahudi. Tetapi Yahudi tidak pernah mengiktiraf Nabi Isa. Tidak iktirafnya sebagai Nabi. Dan tidak juga iktirafnya sebagai anak yang suci. So, saya pernah tengok debat Kristian Yahudi. Ketika mana Kristian ni cuba membela Yahudi, even Yahudi ni tak respect langsung Kristian sebab dia tak mengakui Yesus. Dia tak menganggap Yesus itu suatu yang sebagaimana digambarkan. Sedangkan orang Islam melihat Yesus ataupun Yesus ataupun Nabi Isa itu sebagai Nabi yang mulia, yang lahir sebagai satu keajaiban dan mukjizat. Tidak ada perkataan buruk yang orang Islam kata kepada Nabi Isa, melainkan perkataan yang sama mereka sebut tentang Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia. Dengan segala kemaksumannya, segala kemuliaannya. Berbeza Yahudi di sebalik Yahudi terang-terang menghina Nabi Isa, menghina Maryam. Kita pelik dengan kebodohan sebahagian Kristian yang terus sujud di kaki Yahudi. Kalau Yahudi tidak pernah memberikan apa-apa kredit kemuliaan pada agama Islam, tak pernah. Dalam Islam kita beri kredit. Allah sebut kalangan Kristian itu memang orang lembut, mudah berbahasa, mudah berbicara, mudah didekati. Ini kredit yang Allah sebut tentang orang golongan Kristian. Zalika bi annahum qalu inna nasara. Demikian itu kerana mereka berkata kami orang Kristian. Ya, Allah berikan satu pengiktirafan kata-kata yang mempunyai makna kelembutan, kebaikan, kasih sayang, bukan permusuhan. Ketika mana Yahudi tadi tak ada kata-kata itu. Sebab itu tuan-tuan, antara bila kita sebut tentang ayat ini, bila kita baca sebelum ini dalam surah Ali Imran, bagaimana kita kisahkan Nabi Isa AS akan turun dan akan menyebabkan semua Kristian memeluk Islam. Dan mereka mematahkan salib dan membunuh babi. Kerana dua benda ini orang Kristian sangat cuai. Yang pertama masalah salib. Sehingga mereka sampai hari ini tidak dapat menjawab apa asal-usul kamu memuliakan salib. Walau salib bukan sebahagian daripada Kristian. Siapa yang memasukkannya menjadi sebahagian daripada Kristian? Ialah kisah Nabi Isa disalib. Itu. Takkan tiba-tiba kayu itu dijadikan sebagai ataupun salib itu lambang mulia. Hanya kerana Nabi Isa disalib dengan itu. Kalau Nabi Isa dibunuh dengan kursi karen, mungkin kursi karen pula kamu letak kat leher kamu. Kalau Nabi Isa dengan tali gantung, mungkin kamu ambil kayu tali gantung pula. Mungkin tak munasabah langsung. Sebab itu bila Nabi Isa turun, dia akan pecahkan salib. Yaksirus salib. Dan juga wayaqtul khanazir, membunuh babi. Kerana ternyata orang Kristian terlalu mudah makan babi. Ya Yahudi, di sebalik Yahudi ni, dia masih jaga tentang pengharaman babi. Walaupun dia juga makan babi, tapi dia masih lagi ada batasan-batasan yang agak ketat tentang hukum makan babi tadi. Ya seumumnya hukum makan babi dalam agama Yahudi haram. Namun mereka konas sana konas ni, kalau campur benda ni, kalau campur benda ni tak boleh. Kalau tak campur tak apa. Tapi Kristian ni bebas makan babi. Bahkan saya dah sebut, yang banyak makan babi ni bukan orang Cina. Orang Kristian banyak makan babi. Orang mana banyak makan babi? Perancis, Jerman, Britain, Sepanyol. Bukan babi termahal di dunia berasal daripada Sepanyol. Dia ni harga dia mahal pada wayu. Ni kalangan negara Eropah ialah pemakan babi nombor satu dunia. Nombor satu ialah Perancis. Diikuti dengan negara lain. Tengok Cina jauh ketinggalan rumah ini. Cina taklah makan babi banyak sangat. Ini sejarah bagaimana tentang Kristian tadi. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan ayat bab makanan. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu. Wahai orang beriman, jangan kamu haramkan makanan yang baik-baik yang telah Allah halalkan kepada kamu. Jangan kamu melampau. Tak tahu kenapa turun ayat ini. Bila sebut tentang orang Kristian ni lembut, baik, bagus.
Maka pasti sebahagian Islam, nak contohi dia dalam bidang tertentu. Jangan kamu contohi dia. Lalu kita lihat orang Kristian bagaimana dia mengharamkan makanan baik-baik. Tak boleh makan makanan berdarah. Kadang-kadang siapa? Padri tadi. Pendeta tadi. Ulama tadi. Akhirnya tak boleh makan semua. Semua tak boleh makan. Semua tak boleh makan. Maka Allah kata, jangan kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan. Jadi sebalik bila kita sebut memuji Kristian tu bagus, dari sudut hubungan orang Islam, bukan makna kita nak contohi dia. Perkara pertama, penyelewengan dia dalam bab makan minum. Yang saya dah sebut, yang baik-baik diharamkan, yang babi dihalalkan pula. Dia makan secara berleluasa. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tak suka orang melampau. Lalu mereka mengharamkan perkahwinan, mereka mengharamkan itu, mengharamkan ini. Agama yang paling banyak mengharamkan benda yang baik-baik lah agama Kristian. Gereja mengharamkan terlalu banyak benda. Semua benda tak boleh ni. Semua tak boleh. Dunia pun tak boleh. Kena zuhud betul-betul. Maka kata Allah, jangan. Sebab itu dalam Islam tidak ada jiwa pendeta. Antara jiwa kependetaan itu tidak berkahwin. Islam suruh kahwin. Kahwin. Dah mati pasangan, kahwin lagi. Jangan bertemu Allah dalam keadaan bujang. Dah mati kahwin. Ia kahwin menjadi syiar agama kita. Bukannya dengan cara tak kahwin satu, kasih pula. Kasih maksudnya mereka ini kasih nafsu. Biar tak ada keinginan nafsu. Ini benda yang diharamkan oleh Allah. Ada sebahagian sahabat nak buat macam pendeta Yahudi, tidak mau berkahwin, kasih nafsu mereka, tidak mau makan, cuma nak berpuasa, tidak mau tidur, cuma nak ibadat. Maka Nabi SAW membatalkan. Tidak ada la rahbaniyata fil Islam. Tidak ada hidup kepadrian dalam Islam. Aku puasa, aku berbuka. Aku tidur, aku jaga. Aku berkahwin, kata Nabi SAW. Dan aku paling takut pada Allah. Tetapi bila kita nak takut Allah, bukan dengan cara kita tak kahwin. Ustaz, saya nak takut Allah, nak kuatkan agama, saya jangan kahwin. Tak, kahwin tak menghalang ibadat. Kahwin itu menyempurnakan ibadat. Bila seorang nak kuat agama, dia pun tak nak makan. Jangan, makan juga menyempurnakan ibadat. Seorang tak nak tidur, jangan. Tidur kan ia menyempurnakan ibadat. Maka semua benda ni adalah keperluan jasmani. Benda baik yang Allah halalkan. Wa kulu mimma razaqakumullah, dan makanlah apa yang Allah Ta'ala rezekikan kepada kamu, halalan tayyibah, halal lagi baik. Yang pertama Allah sebut halal, ada hukum hakam. Yang kedua Allah sebut perkataan tayyibah. Bila kita sebut tayyibah, ialah bukan benda kotor, bukan benda najis. Halal itu yang disembelih. Hukum halal. Kalau sebut perkataan tayyib, benda-benda yang baik-baik. Sebab setengah ulama menyatakan kalau benda-benda yang tak elok, macam contoh punggung, tonggeng, tidak digalakkan makan. Tidak digalakkan kerana ia termasuk bukan benda yang disebut sebagai tayyibah. Bisa kalau nak makan juga tonggeng, tak apalah. Dia nak makan tonggeng tak ada hal, boleh. Tapi dari sudut setengah ulama menyebutkan tayyib tadi, tidak memakan benda-benda yang contoh orang nak makan zakar lembu. Batu lembu boleh tak? Boleh makan, anjing tuan saja yang tahu. Tapi nak makan boleh tak? Halal. Tapi itu termasuk dalam perkataan, tidak termasuk dalam makna tayyib. Tayyib, artinya benda-benda yang kita katakan buangan ni kita tak digalakkan sangat makan. Jadi memang halal, tapi kurang tayyibnya. Jadi kita orang Islam letak dua kita katakan KPI kita dalam bab makanan, halal dan tayyib. Wattaqullah, dan bertakwalah pada Allah, allazi antum bihi mu'minun, yang dengannya kaum beriman. Maksudnya dalam bab halal haram jangan main-main. Ini ialah perkara berkait dengan takwa kita pada Allah. Jangan yang haram, jangan diharamkan benda yang halal, jangan dihalalkan benda yang haram, patuh kepada peraturan syara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.